الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين المجاهدين الطاهرين إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم الإنسان ما لم يعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Al-Isra ayat yang pertama. Muslimin dan muslimat, sempena dengan bulan Rajab, di pertengahan bulan Rajab ini marilah sama-sama kita mengetahui serba sedikit berkaitan dengan kisah Isra dan Mi'raj. Pertama sekali, kita kena yakin bahawa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan mukjizat hissi, ya, karena mukjizat itu terbagi pada dua, mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Yang ini maknanya berlaku secara zahir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak berlaku kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Kisahnya cukup menarik, tuan-tuan. Bayangkanlah, tuan-tuan, pada masa yang tidak ada penerbangan teknologi moden tu, Nabi telah pergi jauh daripada Masjidil Haram menuju ke Palestin, Masjidil Aqsa yang memang sudah ada pun. Kira-kira berlaku ini menurut satu pada tarikhnya yang tepat, yang kuat ialah pada 27 Rajab. Tahun Masihi pada ketika itu ialah pada tahun 621 Masihi menurut kiraan ahli sejarah. Rasulullah SAW ketika itu sedang berada di Mekah, iaitu di mana Rasulullah sedang berbaring-baring di antara tidur, di antara lena dengan tidak tu. Orang kata sedang macam tidur-tidur ayam lah gitu. Di antara dua orang, yang pertama bapa saudaranya Hamzah atau paksu dia, dan yang kedua Ja'far bin Abi Talib, iaitu sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tengah-tengah, baring-baring lah, kita kata rehat. Kepada ketika itulah datangnya malaikat Jibril alaihi salam membawa Nabi ke perigi ataupun telaga Zam-Zam. Kira-kira kalau kita macam kita sekarang, tempat saya duduk ni, kira-kira sebelah kiri, iaitu arah penjuru Hajarul Aswad. Kalau tuan-tuan biasa ke Mekah, penjuru Hajarul Aswad di hujung sana tu. Dulu boleh turun, masa kita pergi dulu-dulu boleh turun, ada anak tangga dia turun ke telaga Zam-Zam, tapi tak boleh cedok air lagi dah pada masa saya pergilah. Ya, jadi tak boleh lagi nak ambil air itu dengan baldi, tapi boleh buka pipe di luar daripada kawasan itu pun ada. Saya dipahamkan sekarang ni telaga Zam-Zam itu telah
diubah suainya, ditutup sama sekali, airnya tu disedut keluar, sedut pergi ke pipe di luar. Jadi maknanya memudahkan orang-orang tawaf. Sebab tawaf itu kadang-kadang terlibat dengan telaga Zam-Zam itu. Jadi masalah yang saya dipahamkan, tuan-tuan baru pergi ini, yang pergi umrah yang terbaru, tentu tengok macam mana perubahan itu. Baiklah, itu tak apa penting. Jadi Nabi di operation atau dibedah, buangkan dia bedah daripada lubang tengkuk ni sampai ke pusat. Hai, kalau kita berbulan di hospital tu, ya tak? Di IJN tu sebulan tak siap lagi, barangkali tak sembuh lagi. Tapi dia operate di sini dengan, kalau orang kata sekarang ni, gunakan laser. Malaikat kan cahaya. Itu senang saya kerja tu, tak jangan berasa pelik lah. Dibasuh hatinya, dibelah, dia dikeluarkan hatinya, dikeluarkan sejenis darah beku. Macam jantung, tuan-tuan ya. Hati ini tak, saya ingat seketul begitu saja. Jantung kita tu macam ayam kita sembelih, cuba belah jantung tu, kita tengok sejenis darah beku di dalam tu. Lebih kurang macam itulah. Dan dibuangkan darah itu. Ini adalah habuan daripada syaitan. Walaupun Nabi tidak digoda oleh syaitan, tapi dicucikan benda itu, dibersih dan ditaruh balik dan dicantum semula bagaimana biasa, dan tidak ada nampak bekas jahit tu, tak ada. Dia pakai inilah, sekarang ni ada bomo-bomo yang macam tu ada. Operate, kemudian dia cip gitu, cantum balik semula. Ya. Ada yang memberi faham bahawa kalau nak cantum luka yang luka lah, sudah dibersihkan, kita cantumkan itu dengan 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya pun tak pernah try, orang cerita. Kalau berasa nak try, boleh lah. Kalau luka lah, pegang sambil mengucap 2 kalimah syahadat, cantum. Sebab 2 kalimah ini tak akan bercerai tanggal, kata dia. Hakikatnya kita serah kepada Allah lah. Ya. Kalau berasa tak puas hati lagi, pergi hospital, jahit balik semula. Itu mudah. Itu ilmu zahir dia panggil. Wallahu a'lam. Kemudian apabila di setiap operasi tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan sejenis binatang namanya burak. Barq. Burak ni dengan maksa kitab bahasa Melayunya, kalau diterjemah di segi bahasa, namanya kilat. Begitu. Jadi pada mulanya sifat binatang ini sebenarnya dari syurga, diturun kepada di bumi ini oleh Allah Ta'ala untuk dinaikkan oleh Nabi untuk menuju ke Palestin dan seterusnya naik ke langit. Kira-kira binatang ini ukurannya binatang yang panjang, warnanya putih, badannya lebih besar daripada himar kaldai dan lebih kecil daripada kuda. Antara itulah. Bagaimana yang kita tengok dulu-dulu ada gambar yang pakai sayap lah segalanya itu kan. Itu bukan dia tu. Jangan kata burak macam itu khayalan manusia. Haram orang yang pelukis tu. Dia biasa melangkah sejauh mata memandang. Kalau dia melangkah selangkah saja, jauhnya sejauh mata memandang. Jangan tanya pula macam mana lah Ustaz, selangkah. Ada pula sejauh mana. Ini semua kerja Allah, bukan urusan kita. Kita terima dengan baik saja. Sejauh mata memandang, dinamakan burak. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Riwayat itu memang kisahnya yang sahih lah, betul je. Pada permulaannya burak ini menunjukkan keliaran, liar sedikit. Maka Jibril berkata, "Hai burak,
sesungguhnya tidak pernah engkau ditunggang oleh seorang makhluk yang lebih mulia daripada utusan Allah ini, namanya Muhammad. Setelah dengar nama Muhammad itu, Buraq itu pun barulah ia jina, lembut balik. Tengok tu, nama Muhammad tu saja. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi. Okey. Memang sengaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan bagaimana ayat yang kita baca tadi, asra bi abdihi. Dengar elok-elok ya. Maha suci Allah Taala allazi asra bi abdihi, yang menjalankan hambanya. Bermakna di sini Allah yang menjalankan Rasulullah ini. Bukan dia kehendak dia, bukan kehendak diri Nabi, tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lailan minal Masjidil Haram, jalan di waktu malam daripada Masjidil Haram sehingga ke Masjidil Aqsa, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ya, di mana Allah Taala menjadikan Masjidil Aqsa penuh dengan keberkatan supaya Nabi SAW melihat pemandangan apa yang daripada Mekah ke Masjidil Aqsa itu, perkara-perkara yang sejarahnya cukup banyak yang berlaku. Pertama sekali di bumi Palestin ini boleh disebut sebagai bumi para Nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan semuanya banyakkan di sana, di bumi Palestin ini. Itu dia. Jadi jangan kita rasa pelik tentang menerimanya itu, tapi kita orang Islam tak ada masalah lah. Tapi bagi orang kafir barangkali macam mana dia fikir, begitu. Dia ada fikir pakai otak dia, jadi tak boleh sampai dengan otak kita, tapi fikir dengan secara ini adalah wahyu daripada Allah, kehendak Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha berkuasa di atas kehendaknya. Muslimin dan muslimat sekalian, berangkat daripada Mekah, kita kata ringkasnya, berangkat daripada Mekah menuju ke Palestin ini, Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi sebagai ibrah atau sebagai pengajaran kepada kita semua beberapa perkara yang pelik-pelik. Terutama dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabari dan juga Al-Baihaqi, dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang perempuan tua bongkok-bongkok berjalan di tepi jalan dah. Rasulullah tengok perempuan dah tua berjalan bongkok-bongkok di tepi jalan. Dipertunjukkan kepada Nabi SAW sebagai ibrah. Ibrah ni maksud pengajaran, ataupun juga disebut sebagai tamsil, perbandingan. Apa pengajarannya perempuan yang tua ini yang berjalan di tepi jalan? Nabi nampak. Kemudian dengan hal itu Rasulullah SAW dinasihati oleh Jibril. Bila dia tanya kepada Jibril, apa perempuan tua ni, siapa pula, nenek mana? Begitu. Lalu jawab Jibril, jalan terus, jangan kau peduli itu semua, jalan terus. Jibril nasihat pada Nabi, sebab Jibril itu mengiring. Setengah riwayat lain Mikail, Jibril sebelah kanan mengiringi. Jangan tanya pula Jibril naik apa. Kalau tanya betul, nampaklah kita ni tak apa nak cerdik dah. Jibril tu dia macam kilat. Wallahu a'lam. Jibril kata jalan terus. Maka ditanya selepas daripada itu, barulah Jibril menceritakan bahawa yang dikata perempuan tadi ialah umur dunia ini. Sejak pada tahun 621 Masihi ini
Umur dunia ni dah bongkok dah. Ibaratnya macam orang rokok lah. Macam orang sembahyang tu rokok, bila bertemu kepala dengan ibu kaki, kiamat dunia ni. Itu senang faham. Barangkali tahun 1400 tahun yang dulu, dunia ni sudah bongkok, sudah tua, jadi sekarang lebih tua lagi. Barangkali dekat-dekat nak bertemu dahinya dengan ibu kaki, jadi macam roda. Bila bertemu jadi apa? Kiamatlah jawapannya. Itu barulah berlaku kiamat. Oleh itu bunga-bunga kiamat tu sudah pun berlaku sekarang ni. Dia dipanggil alamatul qiyamah. Tanda-tanda kiamat tu sedang berlaku sekarang ni. Macam-macam kisahnya tuan-tuan. Timbulnya huru-hara, timbulnya berbagai-bagai gejala-gejala yang tak terfikir oleh kita orang tua-tua. Sekarang sudah pun berlaku macam-macam tuan-tuan. Orang perempuan macam lelaki, orang lelaki macam perempuan. Tengok tu, dia jadi gila. Kata tuan guru, dia kata dunia ni macam nyanyuk. Yalah, orang nak mati, orang dah tua dia nyanyuk. Cuba perhatikan dia. Bukan musim hujan, dia hujan. Bukan musim berbuah, dia berbuah. Bukan musim macam-macam. Dia celaru. Bukan orang saja nyanyuk, alam dia pun nyanyuk juga. Kalau kita perasan lah. Jadi maknanya dah tua kita dia. Jangan kita saya orang muda lah ustaz. Bukan orangnya, sekitar salah pada keadaan itu. Dunia yang kita duduk ni akan musnah dengan namanya qiyamah. Sekarang ni testing ada. Gegar bumi di Nepal sampai kita di sini. Bahananya tu susah payahnya bukan main, sampai mayat tak jumpa-jumpa lagi pun ada. Bukan senang-senang tu tuan-tuan. Yang pergi ke sana nak naik Gunung Everest, balik tak boleh pergi. Berlaku pula tsunami dulu sebelum pada ini, dan kita tak tahu lagi apa akan berlaku. Mungkin di negara kita, na'udzubillah. Jangan rasa pelik. Itulah dia. Negara kita pun mungkin berlaku. Ya. Saya tak tahulah, tak pernah merasa lagi macam mana gegar bumi ini. Gegar bumi ini digoyang macam air dalam gelas saja. Senang bagi Allah. Ya, habis semua berkecai semua sekali. Ini yang Tuhan kata, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila datangnya, apabila digoncang dunia ini dengan sekuat-kuat gegaran, fa akhrajatil ardu asqalaha, maka bumi ini mengeluarkan apa yang berat-berat di atas bumi ini. Gunung berat, sedangkan gunung ini menjadi pasak bumi pun juga berkecai, dan manusia ini berterbangan macam kapas di udara saja. Pada masa itu barulah kita berkata, wa qala al insanu ma laha, berkatalah manusia, apa dah jadi ini? Begitu manusia ada berkata-kata, why, kenapa jadi begini, dia kata. Ada yang cakap putih, ada cakap Melayu, ada cakap Jawa, ada cakap macam-macam. Apa dah jadi begitu? Inilah kata Allah, hari yang telah aku janjikan kepada kamu, yaitu namanya Al-Qiyamah. Sering-seringlah baca tuan-tuan pengertian ayat surah Zalzalah, yaitu surah Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, supaya kita ingat diri kita tentang peristiwa kiamat yang akan berlaku. Tapi jangan pula jadi pasif. Kita menjadi orang ingat pada kiamat tetapi buang dunia semua sekali. Itu bukan ingat macam itu. Ingat kiamat secara positif. Ya, secara positif maksudnya, kalau Nabi kata kalau ada lagi benih dalam tangan kamu belum ditanam, tanam sebelum kiamat.
Kalau kira-kira kita tanam buat apa? Dah nak kiamat dah. Kalau kira logik lah. Tapi Nabi kata tak, tanam. Sama juga kalau dia beritahu bahawa kita ni akan mati besok lusa, tanam dulu. Allah. Ini namanya ingat kiamat yang secara positif. Kalau ingat secara negatif ni, duduk pegang buah tasbih, duduk dalam masjid 24 jam, makan minum tak dipedulikan, itu bukan ingat kiamat, ya. Itu namanya orang yang kiamat secara negatif. Tapi bukan tak boleh. Kita yang dah pencen ni, dah lama, dah kerja lama, sudah duduk lama sikit dalam masjid, beramal, berzikir, itu memang disuruh. Dulu sekali kan, ajaran sesat di mana, ya, sediakan perahu kerana dunia nak kiamat. Ada pernah satu saya duduk Sabah lagi dah, ya, sediakan perahu lah, sediakan kapal lah, apa semua, kerana dunia ni nak kiamat. Jangan ingat macam itu. Dengan kapal-kapal kamu pun akan hilang semua sekali, tak ada gunanya. Yang amal kapal kita ialah amal ibadah kita yang kita lakukan selama ini. Itu yang menyelamatkan kita, insya-Allah. Sempat habis kedak tak tahu lah ni, ya. Panjang cerita ni. Kalau kampung saya baca macam ini ya, dua kali, 2 malam. Ceramah boleh juga. Ceramah ni orang kata lompat-lompat, ambil situ, ambil sini, ambil begitu saja, tak tak menyeluruh. Ini kita cuba biar jadi menyeluruh, insya-Allah. Yang pertama tadi berjumpa dengan perempuan tua. Tanda apa, tuan-tuan? Dunia dah sudah tua dah. Dunia ni Jibril beri penjelasan pada Nabi. Dan seterusnya, bunyi suara yang menyeru. Tak nampak orang, suara kiri dan kanan dan kiri. Kalau dalam bahasa Arab dia kata halumma ya Muhammad. Dalam kitab Isra Mi'raj dalam bahasa Arab, halumma ya Muhammad, tunggu wahai Muhammad. Inni as'aluka anil asya, aku nak tanya kamu tentang sesuatu. Jibril kata jalan terus, jangan kau peduli suara tu. Suara siapa yang pertama ni, tuan-tuan? Jibril memberi penjelasan dalam perjalanan seterusnya tadi. Itulah suara Yahudi. Kita mau faham tu. Suara siapa? Suara Yahudi, suara sumbang Yahudi. Maksudnya dia cuba. Sebab itu Jibril kata, wahai Muhammad, kalau kamu menyahut saja panggilan itu, kamu menoleh ke kanan dengar suara itu, nascaya ramailah umat kamu akan menjadi Yahudi. Bayangkanlah, ini pengajaran. Dalam kata Nabi tak jawab pun, Nabi tak toleh pun ke kanan tadi, tapi menunjukkan bahawa suara sumbang Yahudi ini berlaku sepanjang zaman, sepanjang masa, untuk menarik golongan orang yang lemah iman tentang Islam ini. Sebab itu kita muslimin sekalian memperkuatkan pengajian Islam, ilmu Islam, supaya kita selamat daripada seruan-seruan Yahudi yang kata tadi, ya. Wallahu a'lam. Kemudian berjalan lagi seterusnya, berdengar pula suara sebelah kiri, iaitu namanya suara yang kiri ni Jibril memberitahu, iaitu orang yang dikatakan menyeru sebelah kiri ini suara-suara Nasara, al-Yahud wan Nasara. Nasara ni siapa? Kristian, berbagai-bagai mazhab. Mereka ini suka memperdayakan, suka menarik orang-orang Islam menjadi bagaimana orang Kristian itu sendiri. Jangan anggap dia tidak kacau. Dia masuk dalam soal permakanan, dalam soal hiburan, dalam soal sosial,
Tu dia. Yang dosa kita merasakan tidak berdosa. Kalau kita tengok anak-anak muda kan, bila dia duduk berdua-dua di taman-taman bunga itu, pegang begini, buat lembik tengkuk ke bahu kawan tu, konon-kononnya kasih dan sayang lah. Kita tanya, ni tak salah ke adik? Ini tak salah, kami tak buat apa-apa. Oh, tengok, pandai dia jawab tu. Ya, saya waktu duduk Sabah balik mai sekejap ke pusat Islam ni. Lama adalah cerita ni, tapi tak apa, menjadi pengajaran. Ustaz yang ceramah ni orang duduk di Kuala Lumpur. Kalau ustaz-ustaz semua nak tahu, cubalah pergi ke persisiran apa nama Komplek Jaya Bumi tu malam. Kami pun nak tengok, pergilah. Bila pergi malam ni, rupa-rupanya, ya Allah, maaf saja, macam siput babi duduk di pokok tu. Kita pendakwah nak kena tengok juga sepitah lalu betapa rusaknya masyarakat kita ni. Dengan bini dia tak buat macam itu pula. Di situ duduk begini. Kadang-kadang duduk berdua-dua makan kacang putih aja. Ini na'udzubillah, janganlah tertimpa kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Na'udzubillah, minta lindung dengan Allah. Kadang-kadang kita mak ayah duk mai ke masjid, anaknya entah ke mana-mana pergi pun tak tahu. Merusingkan kita, tuan-tuan. Macam mana nak buat? Kalau kita marah, lagi dia lawan anak-anak ni. Kita marah saja, dia pun cabut lari. Bapak ni kolot lah. Orang masjid ni semua kolot belakang. Dia tu moden sangat. Sebenarnya dia tu bukan moden. Nama dia jahiliah moden. Begitu. Awak bukan moden, jahiliah. Balik kepada zaman sebelum Rasulullah lagi. Itu nama jahiliah moden. Sebab itu saya menyerulah kepada diri saya, marilah sama-sama kita menjadi orang yang bermufakat, menghapuskan kemungkaran ini di mana-mana saja. Semua macam pegawai pencegah maksiat tu ada, tuan-tuan. Jawi, jais, semua ada belaka. Tak terdaya nak buatnya, tuan-tuan. Yang mari di daripada luar negeri lagi ngaji GRO lah, macam-macam cerita. La ilaha illallah. Bukannya huduh, bukannya tua-tua, dia mari hak muda-muda, umur 17 ke atas. Hai, tu imam pun kalau kena gaya jatuh tempat gitu, gelai serbannya dengan tayak dia, tuan-tuan. Ini godaan dia panggil. Ini seruan-seruan daripada al-Yahud. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad, kalau kau jawab saja atau kamu menoleh pandangan kamu kepada suara kanan kiri itu, nescaya kamu, umat kamulah terutama sekali, akan banyak mengikut jejak langkah Yahudi ini. Sebab itu Al-Quran mengingatkan pada kita, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selama sekali orang Yahudi dan orang Nasrani tak pernah dia puas hati, tak pernah dia tenteram jiwa dia, jiwanya sentiasa tergaru-garu, sehingga kamu hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah kamu umat Islam ikut jejak langkah mereka, ikut satu persatu. Dalam hadis yang lain menyatakan, kalau mereka masuk dalam lubang biawak sekalipun, kamu yang tak kuat iman ni akan masuk ikut sama ke dalam lubang biawak. Ini hadis kata, bukan saya kata. Ini budaya, dipanggil budaya meniru. Tengoklah sekarang ni trend orang sekarang, rambut sudah jadi trend baru, ikut juga hak baru ni lah ni. Saya selalu panggil rambut apa tu, orang Kedah panggil rambut poka. Poka ni bahasa Melayu kata apa nama, sesumpah kan, rambut dia gini kata. Tengok tuan-tuan, itu pun ditiru orang, tuan-tuan.
Ya, orang berjubah dia tak nak tiru, orang bersembahyang dia tak nak tiru, tapi yang itu yang ditiru. Bukan comel, bukan cantik, tapi tak trend. Nanti tak tahu lepas daripada rambut susumpah ni pula, rambut apa pula lagi, wallahu a'lam. Ini kita tengoklah macam mana perkembangan. Ini disebut oleh apa nama, oleh Imam Tabari dan Al-Baihaqi. Ada rojokannya tuan-tuan. Selain daripada itu, Nabi SAW melihat orang yang sedang menuai tanaman mereka. Menuai ni kalau kata dulu kita ketam kan, kita tengoklah kebelah padi kampung-kampung adalah ataupun menuai lah, sedang faham menuai gandum, padi. Sekali mereka menuai, pergi ke depan, di belakang tumbuh lagi balik. Di belakang ni tumbuh lagi balik, berbuah lagi. Pergi ke depan lagi, begitulah seterusnya. Jadi maknanya ini satu tamsil, satu pengajaran kepada kita bahawa sebagaimana Quran dah sebut, bandingan orang-orang yang membelanjakan harta benda mereka pada jalan Allah seumpama sebiji benih yang tumbuh 7 tangkai, pada tiap-tiap tangkai itu pula 100 biji, dan begitulah seterusnya, berganda-ganda yang tak terhingga. Mana balasan orang-orang yang membuat kebajikan, duit ringgit dia, harta benda pada jalan Allah, maknanya digandakan, berganda-ganda, ya, berganda-ganda kebaikan balasannya itu kepada kita, terutama sekali di hari kemudian nanti. Ini yang kita menjadi galakkan kepada kita supaya beramal dengan amal-amal dengan bersungguh-sungguh, tuan-tuan. Kita azan dulu, insya-Allah.
Kau ingat saya. Ya Arhamar Rahim. Baik, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian, itu tamsil bagaimana orang yang pemurah, orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah dengan ikhlas hati, balasannya tidak terhingga, berganda-ganda. Maksudnya bukan sekadar 7 tangkai, 7 biji, bukan itu saja, malahan adha'afan mudha'afah, maknanya lebih berganda-ganda lagi balasannya yang Allah nak bagi, janji nak bagi kepada kita orang-orang yang membelanjakan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu kita mengambil pengajaran, kita menjadi orang yang jangan terlalu kedekut dan jangan terlalu bakhil bin lebay kedekut. Tengok ya, kalau Cikgu Murni datang, ini derma saya RM1,000. Amboi. Kalau mari orang lelaki 2 orang tu RM1. RM1. Budak-budak bukan nak boleh pegang duit banyak-banyak, nak buat apa? Kata dia. Pandailah alasannya. Ini muslimin dan muslimat sekalian pengajaran. Termasuklah apa yang kita sebut pada malam ini. Jangan kita menjadi orang yang kedekut atau pebakhil. Bagilah sekadar yang kita mampu. Mampu di sini tuan-tuan, jangan kita faham salah faham. Apa boleh buat, saya ikhlas RM2 je, RM10 je, sedangkan gaji dia RM20,000, RM10,000 lah kata. Ada orang gaji RM10,000 tuan-tuan. Macam gaji raja berapa ribu tuan-tuan, gaji menteri berapa ribu, Perdana Menteri berapa puluh ribu. Kita yang orang bawah ni 2-3 ribu, ikhlas kita barangkali sekadar yang patut. Nak bagi semua nanti nak makan apa pula. Bagilah sekadar yang mampu. Yang kaya raya ni pula, aku ikhlas kau RM2 juga, tak kena. Itu takut lebih kepada haji bakhil lebih kedekut. Nampak tuan? Kalau ada orang besar-besar datang ke bagus tu gini nak pungut derma, kapal melancar derma apa-apa ke, wah, tampil dia dengan sepotong cek sebesar meja ni. Kalau ikhlas tak apa, kalau tak ikhlas habis begitu saja amalan walaupun banyak sekalipun. Pendeknya, bagilah keikhlasan. Saya lama duduk di 2-3 tahun juga di Bangsa sana tuan-tuan, Masjid Bangsa, menjadi imam di sana. Seorang hamba Allah ni dia tak cerita dengan saya, dia cerita dengan kawan saya, imam juga. Dia kata, Ustaz, saya sungguh terasa nikmat pemurah itu. Dia memang pemurah tuan-tuan, hamba Allah ni. Saya terasa nikmat tu, nikmat jadi orang pemurah tu. Ini yang betul punya. Dia cerita dengan kawan saya cerita dengan saya. Rezeki datang dengan berlimpah-limpah yang tak terhingga. Berkat lagi. Anak-anak semua menjadi belaka orang terpelajar, semua menjadi orang baik-baik yang soleh. Ini dipandang balasan Allah di dunia ni lagi dibagi kepada orang yang sedemikian rupa. Banyak lagi lah tuan-tuan, kita pun belajarlah menjadi orang yang pemurah, pepalah. Quran kata, genggam jangan terlalu rapat, buka jangan terlalu luas. Apa makna dia? Genggam rapat sampai tak mengalir langsung kepada orang lain, dalam istilah ekonomi, ya. Jadi sebenarnya kita ni macam air yang lalu di depan kita. Senang faham gitu. Jangan air itu berpusing di tempat kita jadi lubuk langsung sampai tak mengalir kepada orang lain langsung. Itu satu sindiran atau satu kiasan. Rasulullah pun begitu. Rezeki masuk, passing pada orang lain. Itu kadang-kadang semua sekali. Allahu Akbar. Itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tak jadi seperti itu sama sekali, tapi jangan jadi lubuk yang kekal abadi sampai berkarat dah duit itu di bawah bantal pun dah. Kalau orang dulu lah, di dalam bank duk kira hari-hari,
Hari ni masuk 3,000, besok 3,000, besok duk kira banyak tu. Bukan tak boleh, tapi maknanya keluar langsung tak ada. Ada tuan-tuan, kadang-kadang orang-orang yang sudah berumur pun masih lagi kedekut. Sedangkan umurnya tak lama, orang kata kubur panggil, rumah kata pergi. Rumah kata pergilah, goodbye. Rumah kata, kubur kata welcome gitu. Kubur kata pun tak sedar-sedar lagi. Tadi ni saya berbual lah di pos Malaysia sini Gombak ni. Sambil-sambil nak sampai giliran tu cerita sekejap. Cerita punya cerita, dia duk cerita harta dia. Rumah sewa dekat Bangsa, rumah saya, rumah sewa dekat situ, dekat sini. Baguslah, saya kata abang, saya kata bagus. Tapi dekat-dekatilah dengan rumah Allah, dengan masjid. Boleh mandu lagi? Boleh, dia kata. Tiap-tiap waktu kalau boleh pergi ke masjid, dengar orang belajar, orang mengajar, dengar, mudah-mudahan menjadi peringatan. Sebab dia kata bila main masjid kena masuk tabung. Ini pun satu cerita juga. Asal main masjid saja tabung bergerak. Bila lalu di depan dia hari Jumaat tu kan, mengalir bergolek depan dia, sampai depan dia bangun buat sembahyang sunat. Ini kedekut tu. Jaga-jaga tu. Kalau sembahyang sunat itu nak lari daripada derma, ataupun sampai depan dia buat lena. Peti itu lepas pergi belah orang lain, dia pun bangun. Itu namanya bakhil tersembunyi. Na'udzubillahi min zalik. Minta lindunglah dengan Allah jadi seperti itu. Ada bagilah. Tak boleh bagi RM1, bagi RM2. Boleh bagi RM2, bagi RM5. Macam tu. Tak boleh bagi RM5, bagi RM10. Payah apa sangat? Ya tak? Ini tujuannya kita menjadi orang yang sakha, orang yang pemurah. Balasannya bagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tadi. Muslimin dan muslimat sekalian, ada dua perkara lagi yang patut kita sebut dalam kisah ini. Yang pertama sekali, orang yang menghantuk kepala dia, hampap ke apakah begitu, sampai pecah macam tebika jatuh di beraluri itu, berkecai-kecai, bercantum balik kepala itu, hantuk lagi. Nabi tengok dengan mata kepala dia sendiri. Siapa orang ini ya Rasul, ya Jibril? Jibril ni dia panggil menteri pengiring lah kalau kita kata ya. Maka dijawab oleh Jibril, inilah orang yang berat kepalanya mengerjakan sembahyang fardu. Jangan dia buat culah sembahyang ni. Alhamdulillah kita yang dalam masjid ni semua sembahyang yang insyaAllah lah diterima oleh Allah Ta'ala pahala kita. Tapi kena belajar ilmu salat tu, ilmu sembahyang tu kena belajar. Macam mana masuk sembahyang masbuk ya? Tadi saudara kita ditanya saya, macam mana ni saya masuk, tak sempat saya baca Fatihah, tapi saya sempat rokok dengan imam. Dapat dah rakaat tu? Dapat. Begitu. Tak perlu tambah lagi. Tambah yang hak yang lain ialah. Begitu. Tak apalah itu. Kita tak tahu, kita tanya, tanda kita tahu. Itu bahasa mudah faham. Jangan tak tahu, tak nak bertanya, sampai bila-bila pun duduk dalam keadaan tak tahu. Bila kita sebut solat ni tuan-tuan, solat fardu yang akan diterima nanti. Dia ada balasannya tu. Yang kedua, yang seterusnya, ini sering berlaku. Orang yang berpakaian compang-camping, kemaluannya hanya ditutup belakang dan depan, macam orang asli dulu-dulu tu tuan-tuan.
Maka dikatakan orang ini mereka meragut ke sana kemari macam kambing, macam unta, ya, makan daun-daun kayu, duri dan sebagainya. Maka dijawab, Jibril bertanya, apa Nabi bertanya, inilah orang yang tidak menunaikan zakat harta mereka. Dulu kedekut separuh mati, zakat tak mau keluar, hartanya ada, duit simpanannya, duit macam-macam ada, jadi dia tak keluar zakat itu. Nanti Nabi kata orang ini amat hina sekali di sisi Allah, iaitu orang yang bertelanjang bogel, tutup depan belakang saja. Ini tanda orang hina. Wallahu a'lam. Dan seterusnya, yang paling penting sekali bagi zaman sosial kita hari ini ialah orang-orang yang Nabi lihat, orang yang makan daging yang mentah, berulat dan sebagainya. Ada satu meja gitu, dia duk makan benda yang busuk ni, daging lah. Yang daging yang masak elok, yang masak kurma, yang masak apa nama, wallahu alam nama masak nanti percaya dia pula nanti. Dia tak mamah pun yang itu, tapi dia duk makan hak yang busuk ni. Lalu di Jibril, Nabi bertanya, Jibril menjawab, inilah kalangan orang lelaki ataupun perempuan yang ada isteri dan suami tapi dia makan belakang, senyap-senyap. Ada perempuan simpanan dia. Kalau kahwin tak apa, kahwin betul-betul lah. Tak boleh kahwin di Selangor, kahwin dia di Thailand ke mana, balik daftar balik begitu. Banyak orang buat sekarang ni kan, boleh. Tapi jangan pergi kahwin dengan tok qadi ke tok imam yang tidak diiktiraf di Thailand sana. Ini satu cerita lagi, black market dipanggil. Jangan ada macam itu. Yang qadi betul-betul, yang diterima oleh imam, oleh Jabatan Agama Negeri di Thailand, boleh. Tapi saya bukan galakkan pula, nanti marah pula Jabatan Agama Selangor pula marah pada saya. Bukan takut marah tu, saya nak ceritanya asalkan halal, boleh. Kalau teringin je. Saya telah teringat ni, waktu saya jadi penasihat juru nikah dululah, lama ada cerita ni, ya. Suami ni berbohong dengan isteri dia, saya tak pergi Thailand, saya tak pergi. So isteri dia tahu dah, dia pergi, kononnya dia pergi ke Johor, pergi ke itulah makan angin apa nampak, pergi ada urusan kerja lah. Kemudian isteri dia merepot pada saya kata, awak ada bukti ke bahawa suami awak ni pergi Thailand? Ada. Dia buat keluar pasport suami dia dalam beg dia tu, keluar tunjuk-tunjuk, tengok. Ini macam mana? Suami dia pun ada, isteri dia pun ada. Terpirau-pirau nak menjawabnya tu, tak dapat dia jawab. Ini bukti, cok sekian-sekian, keluar masuk pergi Thailand sana. Rupa-rupanya dia pergi kahwin di sana. Kahwin tu tak salah, dia bohong dengan orang rumah dia lagi. Itu yang masalah. Berbohong tetap berdosa. Terus teranglah, yang saya pergi kahwin lah. Awak tak cukup ke I duduk di rumah ni lagi? Bukan tak cukup, nak rasa lah, selalu duk makan durian musangkin, nak rasa pula musan apakah lagi. Contoh. Ini masalahnya, nak rasa secara halal. Dia tak berdosa macam itu, ya, kecuali dia tak adil. Sebab itu saya pernah bercakap dalam bergurau sebagai pandangan saja. Saya kata sepatutnya Jabatan Agama tak boleh sekat. Orang yang nak kahwin dua, pergi tahu kepadanya, awak berapa gaji, pendapatan awak berapa, sanggup ke tidak nak adilkan, sanggupkah sediakan rumah, jangan inaya tidur bawah jembatan. Okey, saya sanggup, boleh kahwin satu lagi, longgarkan sikit. Sebab sekarang perempuan lebih banyak daripada lelaki. Tapi dalam masjid malam ini, lelaki lebih banyak daripada perempuan.
Tapi kalau masjid di Keramat sana, masjid di Ampang Tasik sana, perempuan lebih ramai daripada lelaki. InsyaAllah satu masa nanti perempuan-perempuan lebih ramai lagi datang ke masjid dengan izin suami dia, sebab di masjid boleh belajar macam-macam ilmu yang diceramahkan oleh ustaz-ustaz kita, insyaAllah. Dan seterusnya sampailah ke Palestin. Daripada Palestin, cerita dalam masjid tu Nabi masuk sembahyang, turunlah pada arwah-arwah para rasul semua sembahyang di belakang Nabi SAW, barulah berangkat naik. Bukti naik ini, Nabi berpijak di batu di bumi Palestin tu dekat masjid, batu tu ikut naik sama tuan-tuan. Allahu Akbar. Kalau orang tanya kita, pasal apa batu tu ikut? Ini buktinya bahawa batu itu kasih dan sayang kepada Rasulullah, tak nak berpisah, nak ikut naik juga. Lalu Jibril kata, berhenti kamu, baru dia batu tu berhenti. Nak tengok buktinya itu batu tu tak jatuh-jatuh, tapi ialah orang pentadbiran masjid di sana, dia buat tiang ikat naik supaya batu tu terikat dah, jadi tak nampak tergantung lah. Ini namanya batu tergantung. Yahudi mengambil kesempatan, ada pula batu tergantung moden ni. Inilah dia kata bumi, apa nama dia katakan, batu tergantung di Palestin. Bukan dia tu. Tahu macam mana dia buat gambar, dalam masuk dalam handphone kita pun ada gambar yang batu tergantung. Itu bukan dia. Ingat tuan-tuan, bukan itu yang batu tergantung di Masjidil Aqsa tu, bukan. Tak tahulah dia buat kapas ke apa ke gua batu, macam mana dia buat, wallahu alam. Itu satu. Seterusnya Nabi naik ke langit, satu demi satu, banyak-banyak peristiwa di langit ni pun Nabi berjumpa dengan arwah para nabi-nabi, para rasul, termasuk Nabi Adam. Akhirnya naik sampai ke langit yang ketujuh. Sampailah Jibril kata, aku setakat ini saja boleh iri kamu, kamu naiklah sendiri, sebab my power setakat bumi tujuh, langit yang tujuh saja. Dia ada power dia juga. Sidratul Muntaha tu kalau orang tanya di mana, wallahu a'lam. Dalam ilmu tauhid tuan-tuan, alam ini terbagi kepada tiga. Alam dunia ni, alam bumi ni yang kita duduk sekarang, dan alam malakut, yakni langit itu dipanggil alam malakut, alam para malaikat. Dan atas daripada langit yang ketujuh tu dipanggil alam Jabarut. Ini mengikut apa yang kita faham daripada kitab-kitab tauhid. Alam Jabarut inilah Nabi naik. Wallahu alam di mana. Kalau orang tanya kita di mana, nampak naik ke atas, wallahu alam. Bertemu dengan Allah. Allah kata, hai Muhammad, apa yang kau nak? Ada pula tanya. Mari dia yang jemput, dia tanya. Sengaja begitu nak jadi cerita. Lalu Nabi kata, engkaulah yang telah memberi berbagai-bagai kelebihan para nabi-nabi, rasul-rasul yang dahulu kala. Terpulanglah kepada kamu. Allah kata kepada hai Muhammad, aku bagi kepada kamu 50 sembahyang. Ini testing dia panggil. Sengaja Allah kata begitu, bukan Allah tak tahu. Allah tu maha mengetahui. Dia kata aku bagi kamu 50. Turun lagi, Nabi dah terima 50. Turun sampai ke langit yang ke-6, berjumpa dengan Nabi Musa. Tengok tuan-tuan, Nabi Musa kata, hai Muhammad, apa yang dibagi kepada kamu? 50 sembahyang. Banyak. Naik balik, minta, dia kata. Minta sampai 4 kali berulang alik tu. 4 kali. Jadi 10, 10, 3, 10 lagi. Naik lagi yang kelima, kurang lagi 5. Yang 5 ni pun Nabi Musa cadangkan kepada Nabi kita. Dia kata, naik lagi supaya kurang, jadi 2,5 ke berapa ke begitu. Nabi kata, aku dah malu dah, cukuplah. Ahli falsafah, ahli hikmah dipanggil, pasal apa Nabi Musa suruh naik Nabi itu kepada, sebenarnya dia takut nanti hilang orang yang dia rindu. Sebenarnya dia rindu dengan Allah, tak boleh tengok Allah di Bukit Terusina dulu.
Sampai mati duk rindu lagi. Jadi kalau tak boleh tengok Allah pun tak apalah, boleh tengok kekasih dia pun sudah cukup dah. Sebab itu Nabi kita ni digelar Habibullah, kekasih Allah. Nabi-Nabi yang lain tak dapat gelaran itu. Macam kita lah tuan-tuan, tunang dululah, dah kahwin ni lain sikit. Tunang dulu, pak mentua datang ke rumah kita. Ini misal, nak buat contoh, tutup guru buat misal. Dia kata, bapak kita nak balik besok. Duduklah dulu pak, tak usahlah balik lagi. Duduklah sehari dua lagi. Ada makan apa-apa, kita sama-sama makan 2-3 hari duduk. Bukan ada apa pun, nak balik rumah pun tinggi-tinggi tengok ayam itik je. Duk pujuk pak mentua tu. Bukan pujuk betul-betul itu. Pujuk sebenarnya rindu tak nak jumpa dengan anak orang tua tu. Tunang dia lah kita kata begitu. Sebab itu orang kata tak boleh tengok utuhan tubuh, boleh tengok bumbung rumah pun sudah cukup. Rindu tuan-tuan. Faham tak? Dia orang sekarang tak ada hilang habis dari rindu-rindu tu segala. Berjumpa di sesimbah lah, berjumpa di panggung wayang lah, apa sebagai. Dengan tunang belum kahwin lagi dah berdua-duaan tengok wayang, gagau sana, gabah sini. Lain kali kalau nak bawa juga nak pergi tengok wayang, pergi dengan pak mentua, mak mentua sekali. Pak mentua di sini, kita di sini. Mak mentua di sini, tunang kita sebelah sini. Kalau nak gabah juga, gabah pak mentua. Budak ni aku siku ke nanti. Ini contoh. Mana ada orang bawa pak mentua, mak mentua pergi tengok wayang. Sebolehnya janganlah tuan-tuan. Saya nasihat anak-anak muda, jangan terlalu rapat sangat, jangan terlalu jauh sangat. Nanti hilang rindu tu tuan-tuan. Orang Kelantan kata jome. Boleh faham jome. Dah jemu dah. Orang Kedah kata dah mali dah. Nak buat apa lagi dah? Tak seronok lagi dah. Yang seronok itu tinggal satu lagi dia tak dapat lagi barangkali. Lain-lain semua dia dah gabah habis semua sekali dah. Apa ada lagi? Cubalah. Rindu itu dipendam. Allah. Tak apalah, tak boleh tengok Allah pun tak apalah, kata Nabi Musa, boleh tengok kekasih Allah. Sebab itulah hikmah dia kata ditahannya, naik lagi. Sengaja Allah turunkan ataupun jadi ke sistemnya macam itu. Tujuannya nak mengingatkan pada kita bahawa Nabi Musa ni amat rindu sangat-sangat nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi kita dapat melihat menurut satu riwayat yang sahih. Ada riwayat mengatakan tak tengok juga. Di sebaliknya itu ada ghum, ada tabir begitu. Ada awan. Macam-macam lah pandangan. Tapi tak kisah, kalau nak tengok pun, walaupun di dunia manusia tak dapat tengok Allah, tapi sifat khususiyat yang dikhaskan kepada Nabi kita Muhammad, boleh tengok zat Allah tanpa kaifiat. Sebab itu balasan yang terbesar sekali bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa di hari kiamat nanti ialah dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kaifiat. Terutama sekali orang yang rajin berpuasa. Wallahu a'lam. Akhirnya turunlah ke bumi. Ringkasnya ya, turun ke bumi buat balik 5 sembahyang saja. Bukan buat balik buah kurma, buah zaitun, buah macam-macam. Bukan itu yang nak dibawa. Bawa balik pengajaran. Macam kita pergi ke Mekah, apa yang kita boleh bawa balik? Bawa balik pengajaran itu yang untuk kita hidangkan kepada masyarakat lain. Orang pergi belajar luar negeri bukan bawa balik sijil itu saja, tetapi bawa balik ilmu itu nak dihidangkan kepada masyarakat. Sekadar nak bawa balik buah kurma sekampit 2 itu terpulanglah, bukan tak boleh. Tapi yang lebih aulanya, lebih utamanya, bawa balik pengajaran. Kalau orang belajar di luar negara, bawa balik ilmu yang nak dihidangkan kepada masyarakat yang masih dahagakan ilmu ni. Wallahu a'lam. Sampai saja di Mekah tuan-tuan, sebelum subuh Nabi SAW
awal-awal ada di masjid Mekah tu. Dulu banyak batu tuan-tuan tu. Duduk temenung seorang-seorang, dengan lenggang-lenggok datangnya Abu Jahal. Hei Muhammad. Oh, dia tak panggil Nabi lah, dia panggil hei Muhammad, apa isu yang kau nak bawa pada pagi ni? Nabi ni orang jujur, orang ikhlas. Dia kata, ya ada. Apa dia? Malam tadi saya pergi ke Palestin, Isra, balik pada pagi ni. Dia tak cerita naik ke langit. Kalau cerita naik ke langit lagi kecoh besar. Palestin tu orang pergi berbulan-bulan, sebulan pergi sebulan balik kata orang lah, wallahu alam, saya pun tak tahu. Maknanya makan masa yang lama. Ni baru pergi semalam, balik pada pagi ni. Pukul 3, pukul 4 itu dah sampai dah. Subuh, lepas sembahyang subuh, Nabi tak sembahyang subuh pada pagi itu. Sebab peraturannya belum sembahyang, baru terima pada dasarnya saja 5 waktu sembahyang. Akhirnya Jibril Abu Jahal kata, hai Muhammad, apa isu yang kau nak bawa? Mengejek lah, sambil bertanya sambil mengejek. Ini orang jahat ni macam itu. Akhirnya ada, malam tadi saya pergi ke Palestin dan saya balik pada pagi ini. Oh, Jibril Abu Jahal kata, ini ada can. Dia panggil, ada habuan, aku nak permain habis-habisan Muhammad bin Abdullah ini. Itu isunya sebenar. Bolehkah kita bagi tahu kaum kerabat kita di Makkah ni? Boleh. Nabi pun pergi Jibril Abu Jahal pun pergi tahu semua. Setiap lorong datang ramai-ramai pada pagi itu, kerana Muhammad nak cerita dia malam tadi dia pergi ke Palestin. Sengaja tidak dipanggilnya Abu Bakar. Sengaja, cuba tengok. Ini politik lah jugalah. Kalau kira orang cakap politik, Nabi Abu Jahal dulu pun main politik juga. Sekarang ni dah ramai semua dah datang, Abu Bakar tak datang. Cerita dia pergi ke mana. Ada yang duduk diam, ada yang tunduk kepala, ada yang buat-buat lena, ada yang macam-macam lah. Ada yang buat tangan macam ini, tanda tak setuju lah begitu. Ada yang menyumpah pun ada. Banyaklah cerisah di situ berlaku. Nabi serah diri kepada Allah, menceritakan satu benda yang pelik. Bagi Allah tak ada pelik, bagi kita ni rasa peliknya. Akhirnya panjanglah ceritanya situ. Dalam tengah duk kecoh majlis tu, lalu seorang sahabat ni dia kata, kenapa kita tak panggil Abu Bakar sama datang bersama? Berlari orang pergi panggil Abu Bakar. Datanglah Sayyidina Abu Bakar, apa yang dah jadi kecoh di Masjidil Haram ni. Akhirnya Abu Bakar pun sampai. Orang tanya dia, hai Abu Bakar, apa kata kamu ni? Apa kata sahabat kamu Muhammad ini telah pun kata pergi ke Palestin malam tadi dan balik pada pagi ini. You percaya ke tidak? Jawab Abu Bakar, kalau hamba Allah nama Muhammad ini yang kata pergi lebih jauh daripada itu pun saya percaya. Ini namanya iman. Abu Bakar punya iman tu, dia kata kalau Muhammad dia pergi ke kaki langit sekalipun saya setuju, saya percaya. Jangan kata Palestin. Itulah orang yang digelarkan As-Siddiq. Jangan kita nama Muhammad Siddiq tapi pembohong besar. Tak jadi jawab kerja, tak ada Siddiq. Minta maaf lah kalau ada Siddiq, saya pun tak tahu. Namanya Muhammad tapi pembohong besar. Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Nama pun Abu Bakar juga, tapi tidak As-Siddiq, tapi Al-Kazib, jadi pembohong pula. Jadi Abu Bakar ni dapat gelaran itu, Nabi gelar dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masing-masing sahabat ni dapat gelaran baru. Macam Umar digelarkan Al-Faruq. Digelarkan Al-Faruq kerana dia ni adalah orang yang boleh membezakan antara mana benar mana yang salah. Jadi prinsip inilah muslimin dan muslimat kita sekalian ni,
Kita bukan nak pada gelaran itu, tetapi maknanya mesti tiru macam mana pengajaran yang boleh kita petik daripada kisah Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Ini muslimin dan muslimat sekalian, mudah-mudahan kita berjumpa lagi di masa yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang saya mohon maaf, salah silap terkasar bahasa. Kita akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa yafuzul mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma